Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Haleluya, haleluya, Allah yang perkasa, Allah ajaib, Allah dahsyat. Kita angkat pujian kita angkat suara kita katakan, ku nyanyi haleluya, mulialah Allah kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sebab di dalam Tuhan kita bisa menaruh segala ketakutan kita. Sebab di dalam Tuhan ialah sumber penghiburan kita. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang tidak sanggup kami selami Tuhan, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan anugerah Tuhan, Allah Immanuel. Tuhan kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah yang kami alami Tuhan, kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami masih bisa datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bisa datang untuk mengatakan Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang besar Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di tengah-tengah wabah corona, kita boleh melihat banyak pintu-pintu gereja yang tertutup, di mana umat-umat Tuhan tidak bisa datang beribadah. Ribuan pintu gereja tertutup dan tidak bisa datang untuk beribadah. Tapi saya percaya ketika pintu gereja tertutup, maka mesbah-mesbah Tuhan, jutaan mesbah-mesbah Tuhan hadir di rumah kita semua. Mesbah-mesbah Tuhan berdiri, bertata di rumah kita setiap hari, setiap saat. Dan saya percaya ketika mesbah Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ada sukacita surga yang melingkupi kita, yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, kita angkat sebuah pujian mengatakan sukacita surga. Biarlah kita mengamini lagu ini mengatakan bahwa sukacita surga ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ritme sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ritme sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita punya relasi yang begitu indah dengan Allah kita. Allah mana yang bisa kita panggil sebagai Bapa? Allah mana yang mengatakan kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya sebagai anak? Tidak ada Allah seperti Allah kita. Dialah Allah yang mengasihi kita seperti Bapa mengasihi anaknya, seperti Bapa sayang anaknya. Segala pelanggaran kita, segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita, ketika kita datang memohon ampun, Bapa di surga yang penuh kasih, yang penuh dengan kemurahan tersebut, senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Mari kita datang, kita mau mengakui semua dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, beri
berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita secara pribadi datang ke hadapan Tuhan. Apakah kita percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kita seperti seorang bapa yang mengasihi anaknya? Bapa, dengan kondisi hidup yang kami alami saat ini, dengan segala ketidakpastian yang terjadi, dengan segala ketidaknyamanan yang kami alami saat ini, sejujurnya sulit bagi kami untuk bisa melihat, untuk bisa sungguh-sungguh percaya apakah Tuhan Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Bapa, ampuni setiap kami dengan segala kelemahan kami. Ampuni kami karena kami mengukur besarnya kasih-Mu atas hidup kami. Dengan apa dan bagaimana kami bisa menikmati semua berkat-berkat, semua kenyamanan yang ada. Hari ini ketika kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon tolonglah setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di tengah ketidakmengertian ini, di tengah ketidakmampuan ini, di tengah rasa takut dan gelisah ini, mampukan kami ya Bapa. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa kasih-Mu melampaui setiap kondisi, kasih-Mu melampaui setiap keadaan. Engkau mengasihi kami. Tuhan, dengan mempercayai kasih-Mu, mampukan kami menjalani hari-hari kami ke depan. Mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau menyiapkan hari depan yang terbaik bagi setiap kami. Bahwa Engkau merancangkan yang terbaik, rancangan yang indah yang Engkau siapkan bagi setiap kami. Tolonglah diri kami ya Bapa. Kami memerlukan pertolongan-Mu. Kami memerlukan anugerah-Mu yang boleh menolong hati dan pikiran kami untuk kembali terarah kepadamu, untuk mencari Engkau Tuhan, untuk bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepadamu, karena Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bagaimanapun kondisi kami, bahkan bagaimanapun kondisi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah diri kami yang kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kami mau percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami mau menjalani hidup kami Tuhan dengan bergantung sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagia setiap kita yang diampuni oleh Tuhan. Mari kita arahkan hidup kita mendengarkan janji pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mari kita arahkan hidup kita kepada kebenaran firman-Nya dari Mazmur 127 ayat 3-4 yang berkata demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Kita ikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita garis bawahi kata tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah manusia. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah wabah corona, seberapa hebat manusia. Tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan, kita bisa berbuat segalanya di dalam kehendaknya Dia. Kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus. Terimalah Yesus, dengarlah sabdanya, dengarlah firman Tuhan. Patuhilah dan taatilah setiap firman Tuhan. Kita perlu Dia untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini.
我需要你，不住地提醒，拒绝罪恶，并使我生活。离了你，我不能做什么。离了你，我不能做什么。恳求圣灵指教我，眼里直大的网罗。我主啊，求你来塑造我。我主啊，求你来塑造我，献上生命为主我，对去年有的救我。离了你，我不能做什么。离了你，我不能做什么。恳求圣灵指教我，眼里这大的网罗。哦，主啊，求你来塑造我。哦，主啊，求你来塑造我，献上生命为主我，对去年有的救我，带领我。离了你，我不能做什么。离了你，我不能做什么。恳求圣灵指教我，眼里直大的网罗。哦，主啊，求你来塑造我。哦，主啊，求你来塑造我，献上生命为主我，对去年有的救我，带领我。Shalom, 主里平安， saudara-saudari yang dikasihi Kristus, mari kita akan memulai di dalam pemberitaan firman Tuhan. 主内弟兄姐妹，我们来开始我们今天的真道。 Mari kita akan mulai dengan doa. 我们开始用祷告来。 Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau terus berbicara kepada kami. 我们在天上的父，我们感谢你，今天你要对我们说话。 Di segala zaman dan di segala situasi dan kondisi, bahkan di masa pandemi seperti sekarang. 主啊，在每一个时代，在每个时刻，特别是在这个有灾难的时刻， Kami memohon pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. 我们就是求你的灵来帮助我们， Biarlah Tuhan akan tolong setiap diri kami. 来帮助每个弟兄姐妹们， Supaya kami pada waktu membaca firman Tuhan bisa mengerti dan melakukan. 当我们读你的话语的时候，我们可以明白，也可以行。 Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menolong kepada kami sekalian. 你的圣灵在帮助我们， Bagi hamba-Mu dan yang menerjemahkan, 你的仆人还有翻译的， dan segala kemuliaan kembali bagi nama Tuhan 愿一 Yesus. 切荣耀都归于在天上的父。 Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. 我们祷告奉主名求的， Amin. 阿门。 Saudara, di dalam kehidupan kita, 弟兄姐妹，在我们生活当中， kita menghadapi seringkali masa pancaroba.
我们的生活一直在改变。 Ada masa pasang dan surut. 我们有上潮的时候，也退潮。 Juga di dalam kehidupan keluarga. 咱们家庭生活也是一样。 Saudara, hari yang kita sekarang masuki yaitu di bulan Mei ini, 这个我们刚进入的5月份， GKI Medan itu menyebutnya atau menamakan sebagai bulan keluarga. 所以我们梅兰过一堂就称为一个是家庭的时刻。 Bulan keluarga ini adalah bulan yang memberikan perhatian pembinaan kepada jemaat. 这个家庭的1个月当中，我们特别就注意我们每个会友们的家庭， Khususnya di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. 就是特别注重于我们教会弟兄姐妹的家庭。 Gereja memberikan perhatian 我们的教会给予注意这一点， supaya tentunya keluarga-keluarga diberkati. 我们希望我们的家庭都被神祝福。 Saudara, setiap anggota keluarga yang baik 弟兄姐妹，每一个美好的家庭， dan juga yang benar dalam iman, 就是在圣灵里面、属灵里面是一个正的， maka tentunya akan menjadi jemaat yang baik dan masyarakat yang baik dan anggota warga negara yang baik. 他在社会上呢成为一个好的公民，好的一个家庭，也是在我们国家里面是一个好公民。 Juga berdampak bagi keluarga yang tidak baik, maka memberikan sebuah situasi dan kondisi yang tidak baik, baik pada waktu ada di gereja ataupun di mana juga. 如果一个不好的家庭，不论他在哪个地方，是在教会啊，是在社会当中，也是有不好的反面。 Oleh sebab itu keluarga seharusnya menjadi keluarga yang menjadi garam dan terang dunia. 所以，在一个家庭必须成为世上的光，世上的盐， Keluarga yang jadi berkat 就是一个有带祝福的家庭。 adalah keluarga yang seharusnya diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. 一个有带祝福的家庭，就是一个家庭是被上帝所祝福的。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu berkat Tuhan dalam keluarga. 今天我要讲到的讲题是上帝的祝福在我们家庭当中。 Saudara, akan kita bacakan Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 bahasa Indonesia akan dalam ayat 1 sampai 3 dalam bahasa Indonesia, sedangkan 4 dan sampai 6 itu dalam bahasa Mandarin. 我们今天的要所读的经文就是诗篇128篇，1到3节我们用印尼文来读，4到6节用中文来读。 Nyanyian siarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福于你，愿你一生一世看到耶路撒冷的好处，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。 Saudara, apa dan bagaimana berkat di dalam keluarga itu kita peroleh? 弟兄姐妹们，我们如何从一个家庭当中得到祝福呢？ Maka Alkitab mengatakan yang pertama adalah takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 圣经里面告诉我们，第一个最重要就是要敬畏神，而且要遵行他的旨意。 Ini menunjukkan atau menekankan tentang relasi. 这个告诉我们，就是我们与上帝的关系。 Bangsa Israel 我们知道以色列的民族， yang berusia 12 tahun, 他们如果到了12岁的时候， maka di dalam perjalanan hidupnya dia harus mulai datang ke Yerusalem setahun itu 3 kali. 从他们12岁开始，他们一年要到耶路撒冷最少3 Untuk 次， datang beribadah kepada Tuhan. 就是要到那边去敬拜上帝。 Saudara, di dalam perjalanan mereka yang berada di mana saja ketika menuju Yerusalem, 在他们的行程当中，不论在哪个地方，就是要到耶路撒冷。 maka mereka akan menyajikan nyanyian-nyanyian siarah termasuk di dalam Mazmur 128 ini. 在他们行程当中，他们就常常唱上丧礼之歌，就是128篇，也是他们的歌当中。
Saudara, kata berbahagialah. 在这里告诉我们得福的意思。 Ini adalah kata yang begitu kita dambakan dan harapkan di dalam perjalanan hidup kita. 在我们一生当中，我们常常都希望可以得福。 Kalau saudara dan saya bersama-sama memikirkan kata berkat, 如果你和我在这思想得福的话， itu dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia. 就是我们 LAA Lembaga Alkitab Indonesia 所定下的含义。 Dia memberikan judul yaitu berkat atas rumah tangga. 他所写下的就是上帝所赐给我们家庭的福。 Saudara, kata berkat ini dipakai ada 640 kali di dalam perjanjian lama. 在旧约当中有640次讲到这个福。 Berkat ini adalah sesuatu yang natural dan universal dirindukan oleh manusia. 这个福是大家普遍性都很希望得到的。 Dan saudara, berkat itu dibutuhkan oleh karena kita tahu menderita itu tidak bahagia, itu tidak enak. 我们希望得到福，因为每个人都可以体会到，如果受苦是大家都不向往的。 Saudara, di dalam 1 Tawari pasal 4, 我们看《列王纪上》第4章， saudara, ada seorang tokoh yang disebutkan di dalam 1 Tawari 4 itu. 在《列王纪上》第4章告诉我们说， Di dalam ayat yang ke-9, 10 dikatakan Yabes itu lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. 当时这个列王纪上第4章第9、第10节， Namanya 亚比斯比他的弟兄更有福。 namanya itu diberikan oleh ibunya. 他母亲给他起名为叫亚比斯， Ibunya berkata, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. 他的意思是说，我生他甚至痛苦。 Lalu saudara, di dalam doa ini Yabes berkata, 所以亚斯比亚就这样子的求告上帝说： kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. 愿你师傅与我扩张我的警戒， Memperluas daerahku. 扩张我的警戒。 Dan akhirnya tanganmu menyertai aku. 你手再次祝福我， Dan melindungi aku dari malapetaka. 保护我离开一切的灾难， Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. 所以我不再受苦难。 Dan dikatakan Allah mengabulkan doa Yabes. 所以上帝就应他所求的。 Saudara, singkatnya sebetulnya Nabi Yabes ini 所以换句话来说，这个亚伯斯也 tidak terlalu memiliki makna yang baik, bukan? 其实没有很大的意义。 Nama itu hanya berarti pain atau kesakitan. 亚比斯的意思是一个痛苦的意思， Di balik nama Yabes 但是在这个名字的后面 ada rasa sakit, 有一种很痛苦的感 rasa 觉， kecewa, 就是失望的感觉， rasa terhina. 就好像被压制的感觉。 Tetapi iman Yabes bertumbuh. 但是他因着此缘故，他的信心成长了。 Dia belajar di dalam sejarah daripada bangsa Israel. 他学习以色列人的历史， Bagaimana Tuhan membawa mereka dari tanah perbudakan di Mesir. 他主上面的带领他们从那个埃及人的手离开， Sampai mereka bisa sampai di tanah perjanjian. 甚至我们到这个迦南美地，上帝所应许的， Dia bisa melihat Allah yang bisa mengubah segala sesuatu. 他看到上帝可以改变这一切， Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang mustahil. 上帝所行的是一切超出我们想 Yang 象 tidak 的， baik bisa menjadi baik. 不好的能够变成好。 Yabes punya iman. 所以亚比斯就有这样的信心， Sehingga dia berdoa kepada Tuhan. 所以这样上帝的祈求， Saudara, di dalam doa Yabes, saudara luar biasa bukan? 我们看到亚比斯的祷告是这么的特别。 Memberkati aku berlimpah-limpah. 求你赐予我一丰富的赐福于我。 Salahkah menginginkan berkat? 我们就求上帝是否我们 Ten- 是否有错吗 Tentu？tidak salah saudara meminta berkat. 根本没有错。如果我们求告上帝赐福于我们， Kata berkat itu di dalam bahasa Yunani barak. 就我们原文的话，我们这个福是 barak 的意思， Yang bermakna memberkati, memberi salam,
就是要祝福别人，要与别人握手， atau berlutut. 或是蹲下来、跪 Dal- 下来。 Di dalam bahasa Yunani, 但是在希伯来文 berkat itu tertulis elogia. 希伯来文是 elogia 的意思 Elo artinya baik, ，elo 是个好的意思， indah, cantik. 又美又很漂亮。 Logia itu artinya perkataan atau logos atau firman Tuhan. logia 的意思是词句，是上帝的话语， Berkat itu tidak salah, saudara. 所以祝福根本不是错的， Karena berkat itu diberikan Tuhan kepada manusia. 因为祝福是上帝所赐给我人的。 Ingatlah saudara ketika Tuhan menciptakan manusia. 你们还记得当上帝创造人的时候， Kejadian pasal yang pertama ayat 28. 创世纪第1章第28节， Maka dikatakan Allah memberkati mereka. 那里上帝说：“上帝有赐福于人， Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi. 你要生养众多，遍满地面。 Saudara, kita bisa melihat bukan di sini 所以弟兄姐妹们在这里可以看到， bahwa Tuhan mencurahkan berkat 我们的上帝赐福于我们， supaya manusia bisa beranak cucu, ada generasi ke generasi, 好让我们能够生养众多，一代又一代。 dan semua yang diciptakan oleh Allah seperti binatang-binatang, 我们看上帝所创造的很多，还有动物们， saudara manusialah yang mengaturnya. 上帝让人可以管着他们。 Kita bisa melihat Allah memberkati manusia. 我们看到上帝赐福于人， Bukankah di dalam kehidupan manusia hari ini kita selalu membutuhkan ternak yang kita untuk kita nikmati dalam bentuk makanan? 我们看到先进时代，我们可以享用食物是从动物而来， Walaupun kadang-kadang manusia begitu rakusnya, bukan? 但是有的时候人这么的贪测， Allah memberkati manusia. 上帝赐福于我们。 Saudara, Mazmur 25 ayat yang ke-12 berkata, 我们看到诗篇25篇， siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mazmur 25 ayat 12. 诗篇25篇第12节告诉我们说：“谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选的道路。” Berkat atas rumah tangga itu bisa kita peroleh, saudara. 我们如果能得到这个家庭的祝福，是从哪个方面呢？ Yaitu dengan takut akan Tuhan. 就是我们要敬畏我们的上帝。 Saudara, dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. 所以敬畏耶和华的人有福了。 Takut akan Allah atau takut akan Tuhan itu membawa hikmat. 就我们敬畏耶和华，我们的智慧。 Jikalau saudara membaca di dalam Amsal pasal 9 ayat 10, 我们看到诗篇， permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. 敬畏耶和华是智慧的开端，认识这圣子是聪明。 Takut akan Tuhan akan membawa hikmat. 所以敬畏耶和华就是我们的智慧的开端。 Takut akan Tuhan itu lebih berharga daripada kekayaan. 所以我们敬畏耶和华比我们所拥有的财富更重要。 Alkitab berkata lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. 就我们拥有很少的财物，但是我们可以敬畏耶和华，好过于我们拥有很多财物，但是充满着惧怕。 Dalam takut akan Tuhan 就我们敬畏耶和华的话， ada sumber kehidupan 我们的生活的泉源就拥有了， dan juga ada ketentraman 所以 yang 我们 besar. 生活也充满着安定， Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. 也是我们的生活，我们也可以看过我们的子子孙孙。 Saudara, kita melihat bagaimana kesadaran ini membuat kita akan sadar akan kekudusan Allah. 所以这个让我们真的可以看到上帝的圣洁， Akan keadilan dan kebenaran Allah. 我们看到上帝的公义，上帝的慈爱。 Sehingga di dalam hidup kita bisa belajar menghormati Allah. 所以在我们生活当中，我们真的可以敬畏我们的上 Bahwa 帝， Allah benci dosa.
因为我们的上帝是恨恶罪恶的， dan Allah akan menghukum dosa. 所以上帝要惩罚罪恶。 Juga kekaguman akan Allah yang maha kuasa, 所以我们也是因为看到我们上帝是这么 Allah yang maha mulia, 他是一个尊荣的， pencipta dari dunia dan isinya, 他是创造世界万物的， maka hidup kita sebagai manusia juga sangat bergantung kepada Dia. 所以我们成为人也是非常的依靠他。 Takut akan Tuhan memberi pengertian tentang keyakinan, 所以我们敬畏耶和华的话，我们真的很信靠他， tentang kepercayaan dan iman 我们相信他们充满着信心， bahwa anugerah Allah di dalam karya penebusan Kristus 所以一切上帝在主耶稣的工作上 memberikan keselamatan bagi kita 可以 sekalian. 赐给我们拯救。 Saudara, yang kedua kalau kita bersama tadi mengatakan takut akan Tuhan, 就我们刚才是讲到敬畏上帝，第二点呢， maka jangan lupa ada hal hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 最重要第二点就是我们要遵循他所 Dalam 指 terjemahan 引的。 bahasa Inggris, 就讲到英文的话， siapa yang berjalan di dalam jalannya, 是谁在他的道路当中， who walk in his ways. 就是我们如何在他当中行走， Menurut jalannya, bukan jalan kita. 我们要依靠他的旨意而行。 Yang sangat menarik saudara, dikatakan jalan itu dalam bahasa Ibrani itu disebut derek. 我们讲到希伯来文，他是说这个 Derek 道路就是 direct 的意思。 istilahnya saudara kalau di Indonesia ini rasanya derek itu familiar dengan kita, bukan? 就我们讲到印尼文 direct，就好像跟我们很相近， Mobil derek 是我们一个拖车， atau yang disebut mobil gandengan begitu. 就是有两个常规的车， Melekat pada Tuhan artinya 就是跟上帝连在一起。 derek itu saudara menarik. 就是 direct 的意思，就是拖， Derek itu menuntun. 就是带领， Tanpa seperti itu 就没有好像这样 tidak 的 bisa 话， jalan. 根本不会行。 Saudara, ini kata yang indah sekali. 这个是很美好的词句， Yang sangat di dalam hal ini familiar bagi kita. 我们很熟悉的话语。 Maka Allah selalu di dalam perjanjian lama 所以上帝在旧约当中， sudah mengajarkan bagaimana mendidik anak-anak sedini mungkin. 所以在小的时候就开始教导孩子们， Yaitu untuk trust and obey. 就是要相信而且顺从。 Saudara, kalau kita membaca di dalam ulangan pasal 6. 让我们来看到， Maka di sana dikatakan kasihi Tuhan Allahmu. 生命记第6章说，我们必须要爱我们的上帝。 Dan bukan hanya itu dikatakan kamu harus memperhatikan. 你也要照顾， Kamu harus mengajarkan. 你要教导， Kamu harus mengikatkan. 所以要怎么样个联系？ Kamu harus menuliskan. 你也要写下， Semua itu berkaitan dengan trust dan obey. 这一切都是相信与随从。 Sehingga saudara kalau kita memikirkan di dalam ulangan pasal 10. 就我们看到《生命记》第10章， Maka dikatakan hai orang Israel. 以色列啊， Apakah yang dimintakan daripadamu dari Tuhan, oleh Tuhan, 你耶和华上帝向你所要的是什么呢？ selain takut akan Tuhan Allahmu, 只要你敬畏耶和华你的上帝， hidup menurut 遵行他的道， segala jalan yang ditunjukkannya. 他所指给我们的道路， Dan saudara ditambahkan mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu 要遵行他的道，爱他，尽心侍奉他， dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, 就要尽心的侍 berpegang 奉 pada 他， perintahnya. 要遵守他的诫命。 Berbicara tentang hal ini, 就我们讲到这一点， orang kadang-kadang diajar saudara-saudara, 有的时候我们被教导的时候， ternyata saudara tidak bisa dan terus tidak bisa melakukannya. 已经被教了，但是都不能行， Terus-menerus diajar tetapi ternyata juga tidak bisa. 一直不断的教导，但是都不行。 Sebab itu apalagi jikalau tidak diajar. 特别如果我们没有教导，更糟糕。 Kita sering tidak taat.
我们常常不遵守。 Tuhan sudah mengajar. 上帝已经教导我 Tuhan 们， sudah memberitahukan. 上帝已经告诉了我 Tapi 们， saudara, kenyataan bisa sangat berbeda. 但是事实是很多是相反的。 Saudara, bukankah Adam dan Hawa sudah diberitahu Tuhan? 上帝已经告诉了亚当跟夏娃， Sudah diajar untuk taat, 教训他们必须要遵守 boleh makan buah pohon apa saja. 所有的果实都可以吃， Tapi jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. 但是不要吃那些善恶果的。 Tapi mereka gagal, 但是他们跌倒，他们失败了， jatuh dalam dosa. 跌倒在罪恶当中， Dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. 所以失去了上帝的荣耀， Mereka mengalami penderitaan. 他们就受苦了。 Marilah saudara kita hidup akan takut akan Allah. 所以我们必须要敬畏上帝， Dan ikutilah jalan hidup yang ditunjukkannya. 遵循他所指引我们的道路。 Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 39, 我们看到创世纪第39， dalam perjalanan hidup seorang yang bernama Yusuf, 我们看到约瑟的一生当中， dia berada di rumah Potifar. 他在波提乏的家， Dan kemudian dikatakan istri dari Potifar itu tertarik sekali dengan dia 当时的波提乏夫人就很受吸引， dan mengajak selingkuh. 要求他同床。 Saudara, apa yang dilakukannya? 所以他做些什么呢？ Dia berkata, 他这样子的说： dengan bantuanku, tuanku itu tidak perlu lagi mengatur apa-apa di rumah ini. 因做我的帮助，所以我的主人就不需要行些什么呢？ Semua telah diserahkan kepada kekuasaanku. 所有的一切都交托于我。 Tetapi selain engkau, tidak ada yang tidak diserahkan. 只有你以外，没有一个不交给我的。 Engkau adalah istrinya. 你是他的夫人， Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar kepada Tuhan? 我如何能够向上帝行这么大的罪呢？ Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi. 你们看到这件事的发生， Kita melihat sesuatu yang menarik, saudara. 这个很特别、很吸引的。 Bukankah Yusuf selalu taat kepada Tuhan? 我们看到约瑟是一个很遵从上帝的， Bukankah di dalam hidup Yusuf, Yusuf seorang yang takut akan Allah, 约瑟的一生就很敬畏上帝， memperhatikan segala perintah-perintahnya untuk hidup di dalam kekudusan. 所有上帝给他圣洁的生活的命令，他都遵行。 Tapi saudara, dia mengalami penderitaan. 他一生当中也受很多的苦， Saudara, jangan takut. 所以弟兄姐妹不 Dalam 要怕。 penderitaan-penderitaan yang terjadi, 所以一切所受的苦， sebetulnya Tuhan mempunyai sebuah maksud dan rencana, 我们看到上帝其实有特别的计划在他 yaitu 身上， proses menjadikan seseorang lebih baik. 就是在这过程当中，让一个人成为更好， Untuk menjadi orang kedua di tanah Mesir, 就是成为在某些的地方的第二个人。 13 tahun lamanya Yusuf harus mengalami banyak peristiwa penderitaan. 在13年当中，他受的很多的苦， Bukankah kita pun sama, saudara? 我们也是同样。 Tuhan punya rencana di dalam kehidupan pribadi-pribadi saudara dan saya. 我们的生活当中，上帝都有美好的。 Tuhan memproses hidup saudara dan saya. 你和我的一生都是上帝帮我们在一直在磨练， Supaya kita bisa trust and obey. 好让我们成为一个遵守又有可以信靠 Kita 的。 menjadi makin serupa dengan Kristus. 一日比一日，我们更像我们的主， Ada harga yang harus dibayar. 所以我们必须要付上代价， Seperti tanah liat 就好像一个泥， untuk menjadi bejana. Dibentuk oleh pencunan. 所以如果要成为一个瓦器的话，必须要被陶造。 Seperti biji emas menjadi perhiasan harus dimurnikan dengan api. 如果金子要成为一个首饰，必须要用火来陶炼。 Seperti batu permata diasah oleh pengasah batu permata menjadi batu berlian. 所以这一个舌头，如果是个好的舌头，被考炼了以后变成钻石，就是要受苦。 Saudara, inilah proses yang harus kita jalani.
这个是必须要经过的过程。 Dalam perjalanan hidup Ayub ketika di saat-saat penderitaannya. 我们看到亚伯在他一生当中所受的一切， Dalam Ayub 23 ayat 10 dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. 因为他知道我一生所经历的。 Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. 如果考虑我，我会成为一个镜子。 Saudara, mari kita bersama-sama memikirkan berkat Tuhan dalam keluarga. 所以我们每个人在检讨我们一生、我们家庭当中的一切， Yaitu juga menikmati hasil jerih payah dan keluarga. 所以我们必须要享受我们所劳力所得到的，我们在家庭所得到的。 Di sini yang ditekankan adalah relasi dengan harta atau penghasilan dan juga relasi dengan keluarga. 所以在这里我们强调的就是我们所拥有的财物，跟我们与家庭人的一切的关系。 Di dalam Mazmur 128 dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 所以在诗篇128篇告诉我们说，你要吃你劳苦所得来的，你要享福，事情顺利。 Bukankah semua orang ingin dapat berkat? 我们每个人都向往得到这个祝福， Bukankah semua orang mencari bahagia? 每个人都要得到这个欢喜快乐。 Seringkali saudara manusia mengambil jalan pintas. 有很多人希望可以走偏路， Untuk mencapai hal itu maka dia menghalalkan segala macam cara. 为了得到这个快乐啊，所有的方法都行， Dia menggunakan jalan pintas. 他就走了偏路， Jalan pintas yang instan. 走了偏路又快速的路。 Seperti kita tahu ada mie instan, ada kopi instan, ada makanan-makanan yang tidak perlu dimasak tetapi cepat diprosesnya instan. 我们看到现在有很快速面、很快速加菲，还有很多快速的食物，不用煮得很久。 Tetapi 就可以 Tuhan 吃 mengendaki kita, 但是上帝希望我们， yaitu supaya di dalam kehidupan kita harus bekerja dengan jujur. 就是在我们工作当中，我们必须要诚实。 Banyak orang tidak jujur. 有很多人根本不诚实， Dia orientasinya memburu uang. 他的一切的向往就要求找很 Maka 多的 dia 钱， menyimpang dari iman. 他们就走了偏路，离开了神 Menyiksa 的话 diri 语。 dengan berbagai duka, itu yang dikatakan dalam Timotius. 我们看到提摩太告诉我们，这一切都要让他受苦。 Pada waktu Yohanes membaptiskan, 当约翰如何施洗的时候， dan dia bukankah juga memberikan pengajaran. 他也是教导我们。 Lalu ditanya oleh pemungut cukai, 所以那些收回税路的人这样子的问他， Guru, apakah yang harus kami perbuat? 夫子，我们必须要做些什么呢？ Yohanes berkata, jangan menagih lebih banyak 不要纳更多的税， daripada yang ditentukan bagimu. 那所定的税够了。 Prajurit-prajurit ada yang bertanya juga kepada Yohanes Pembaptis. 所以有其他的兵士们也是这样子的问， Dan Yohanes menjawab, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. 约翰就这样子说：不要抢劫，你所领受的就够了。 Saudara, kata ditentukan, 在这里讲到所定的一切， kata cukupkan. 讲到足够的话语， Saudara dan saya perlu mengerti 你我必须要 di 明 dalam 白， kehidupan kita, 在我们一生当中， kita harus belajar bahwa kita tidak mungkin sama dengan orang lain. 我们根本与别人不同， Setiap orang itu berbeda-beda. 每一个人都不一样， Apa yang sudah ditentukan, 一切所定下 yang 的 menjadi bagian kita, 成为我们的份， kita harus belajar mencukupkan diri dengan Omen. apa yang ditentukan itu. 我们必须要学习足够我们所领受的。 Jikalau tidak, 如果没有的话， ketika ketamakan menguasa kita, 当我们贪心了， maka kita menjadi salah langkah dan salah jalan. 我们就偏了路，走错路了。 Saudara, bekerja adalah perintah Tuhan, 工作是上帝的命令， tetapi harus jujur. 但是必须要诚实。 Saudara, ada kata yang lain, juga harus rajin. 不单单诚实，还要勤劳。 Maka dikatakan jerih payah atau kerja keras itu rajin, saudara. 所以我们所说的
劳苦所得来的一切，就是要勤劳。 Dalam Amsal pasal yang ke-6 bukankah kita disuruh belajar kepada semut yang rajin? 我们看到箴言告诉我们说，我们要好像蚂蚁这样勤劳， Dia bekerja keras. 他用心的勤劳去工 Dan 作。 juga Amsal mengatakan tangan yang lambat membuat miskin. 就是箴言告诉我们说，慢的手就让我们成为穷困 Tapi 了， tangan yang rajin itu menjadikan kaya. 勤劳的手让我们成为富主。 Saudara, tangan orang rajin memegang kekuasaan. 那勤劳的人得到的是权柄， Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 让我们懒惰就成为了被受苦的压迫的工作。 Saudara, ini adalah prinsip yang sangat penting. 这个是很重要的一个观点， Jujur dan rajin kerja keras. 要勤劳又要诚实， Tidak boleh salah satu diabaikan. 不能够忽略一个方面。 Jujur tetapi tidak rajin. Saudara, 如果你是诚实的，但是不勤劳也不行， itu sesuatu yang tidak tepat. 这个是不对的。 Atau rajin tetapi tidak jujur. 如果你很勤劳，但是不诚实也 Juga 不行， bukan sesuatu yang berkenan tentunya. 这些都是合乎神的心意 Saudara, mari 的。 kita bersama-sama memikirkan bahwa kita harus mengerti standar moralitas yang tinggi dari Tuhan. 我们要明白上帝所定给我们的一切的水准。 Ketika kita bekerja, ketika kita berkarya, 当我们工作的时候，当我们行一切的时候， ingatlah saudara, 必须要记得的。 seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23, 哥罗西书第3章， apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 你所行的一切必须要尽心，就好像为上帝而行，不是为人而行。 Ini adalah merupakan suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. 只是在我们生活当中非常重要的， Kita harus melakukannya. 我们必须行。 Saudara, mari kita beranjak, kita melihat relasi dengan anggota keluarga. 我们再下去，我们看我们与家人的关系又如何呢？ Saudara, dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. 我们看到妻子就好像一个丰盛的 Siapa 葡萄园， siapa yang tidak tahu tentang pohon anggur? 谁不知道葡萄园呢？ Saudara, saya pada waktu sekitar kelas 4 SD 当我小学第4年级的时候， baru tahu bagaimana pohon anggur itu bertumbuh atau ditanamnya seperti apa atau di mana dia hidup. 我才刚刚知道葡萄树是怎么样的成长，是应该种在怎么样的情况下。 Lalu saya memperhatikan saudara-saudara bahwa orang membuat dulu terlebih dahulu tempatnya untuk dahan-dahan ranting-ranting pohon anggur itu diletakkan di sana. 所以我就开始注意那些人怎么样都做一个网，好让这个树枝能够从这边而增长。 Dari bawah, dari tanah, kemudian saudara dirambatkan ke atas. 它是从下面泥土上慢慢的成长上去。 Sehingga orang ketika mengambil pohon anggur itu tinggal memetik, saudara. 所以当一个人要拿葡萄的时候，就这样子的一个个摘下来， Tidak dibiarkan ada di bawah. 不是让它生长在下面。 Saudara tahu, anggur itu begitu banyak gunanya. 我们知道葡萄是很多用处的。 Berbicara tentang kesegaran dan rasa manis anggur. 我们就要想到它是这么的新鲜，又这么的甜。 Ketika saudara mengeringkan menjadi camilan juga enak, saudara dicampur dengan penganan yang lain. 如果我们把这个葡萄弄干了，可以放在其他的食物。 Ketika saudara juga menjadikan diperasnya buah anggur itu menjadi air anggur. 如果我们把它榨了，成为一个果子，也是很。 Saudara, dikatakan di Israel 我们知道在以色列， ada air anggur, ada sukacita. 就知道葡萄水是一个充满欢喜快 Tidak 乐。 ada air anggur, tidak ada sukacita. 如果没有葡萄水的话，就没有 Saudara, 欢喜 kita 快乐。 bisa melihat betapa pentingnya bukan tentang anggur ini. 我们知道这个葡萄是这么的宝贵， Buahnya yang dikeringkan dan juga yang diperas. 就它的果子不单单是把它弄干，或是榨了， Menjadi sesuatu yang begitu penting sekali. 是一个很重要的食物。 Tapi saudara, kalau dikatakan istri seperti pohon anggur,
就我们讲到我们的妻子就好像葡萄树一样， Saudara ingat bahwa istri yang bisa berbuah 我们看到一个妻子可以有果子的， dan buahnya begitu baik, 她的果子一个好的果子， itu harus ada pengusahanya. 也是要有人来陶造。 Saudara, Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya. 我们看到约翰福音当中告诉我是个好葡萄树，我的父是他的。 Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, yang setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. 那些枝子有成长的就被增长，如果不成长就把它剪掉， Supaya lebih banyak berbuah. 好让它发出更多果子来。 Artinya apa, saudara? 它的意思是什么呢？ Di balik istri yang bisa menjadi seperti pohon anggur 就好像在一个妻子成为一个很好的葡萄树， yang 后面 berguna dan menjadi berkat, 它是可以有果效，可以有祝福的， maka perlu ada yang mengusahakan dengan baik. 就是要有一个人去陶造、去工作、去管理， Ada yang memelihara dan memperhatikan dengan baik. 就是要有人去看过去来陶造。 Ada yang mempunyai passion memberikan kasih kepada pohon anggur itu. 就是需要一个人有一个关怀的心，去爱他的心，来管着。 Saudara, Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan, hai suami kasih istrimu. 所以在以弗所书告诉我们，你要爱你的太太， Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri baginya. 就好像我们的主爱他的子民一样，要把身子赐下， Untuk menguduskannya. 要让他成为圣洁。 Saudara, ini adalah perlu sekali suami yang saleh. 就是我们必须要拥有一个很虔诚的丈夫， Suami yang baik. 一个好的丈夫， Suami yang mengasihi. 就是要有爱他的丈 Yang 夫， bisa menjadikan istri ini seperti pohon anggur. 好让这个妻子就好像好的葡 Jikalau 萄树， disia-siakan, 就我们没有好好的陶造， tidak diperhatikan, 没有好好的看顾保守， tidak dikasihi. 没有好好的爱他， Saudara jangan berharap 我们不可能希望 menjadi pohon anggur yang baik. 他成为一个好的葡萄树。 Tapi suami ingin selalu istrinya seperti pohon anggur. 很多丈夫希望他的太太是一个好的葡萄树。 Betul saudara, jikalau kewajiban suami dilakukan, 如果一个丈夫只尽了责任， apa yang akan terjadi? 所发生的是什 Saudara, 么呢？ Amsal pasal 31 ayat 10 dikatakan istri yang cakap siapa yang akan mendapatkannya? 所以美丽的妇人是谁所可以得着的呢？ Ya lebih berharga daripada permata. 她比一切的宝石还要贵重。 Hati suaminya percaya kepadanya. 她的丈夫是多么的依靠她， Tidak akan kekurangan keuntungan sepanjang umurnya. 必不缺少利益。 Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. 她一生使丈夫有益无害。 Saudara, kemudian di dalam ayat 3, di pasal 31 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. 艳丽是虚假的，美容是虚浮的。敬畏耶和华的妇女得称为赞。 Saudara, mari kita akan lihat tentang anak-anak. 我们看他的孩子又如何呢？ Maka anak-anaknya disebutkan akan menjadi seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 所以他的孩子就好像这橄榄树遮盖所有的桌子。 Saudara, kenapa disebut tunas? 为什么是讲到这个？ Kenapa tidak disebut pohon zaitun? 他为什么只是讲它是论枝，不是讲到一个树呢？ Tunas adalah bakal, artinya akan berkembang, bertumbuh. 因为这个嫩芽它开始的增长， Artinya anak-anak dipersiapkan. 所以孩子们必须要来陶造。 Bicara tentang pohon zaitun, 我们讲到橄榄树， pada masa itu adalah pohon yang sangat penting sekali. 当时的时刻是一个很重要的一种树。 Dari pohon zaitun atau buah zaitun ini bisa dipakai menjadi minyak. 因为从橄榄树当中可以得到很多的橄榄油， Berguna untuk banyak hal. 有很多的益处。 Untuk masak, untuk minyak lampu dan sebagainya. 当时可以煮菜，可以点灯。 Saudara, pemazmur menggambarkan anak-anak atau tunas ini akan menjadi satu berkat. 所以诗人就这
这些好像一个祝福一样， Ada pengharapan dan kebahagiaan. 得到有盼望，也有欢喜快乐。 Saudara, itulah yang kita bisa lihat. 我们可以看到这一切。 Maka saudara, Amsal pasal yang ke-17 ayat 6 berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. 我们看到一切的冠冕是我们的子孙。 Saudara tahu mahkota, 我们看到我们冠冕， suatu yang indah, yang berharga dan tentunya mulia. 真是一个很高贵、很高尚的。 Mahkota orang tua itu adalah anak cucu. 子孙为老人的冠冕， Tetapi kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. 父亲是儿女们的荣耀， Keduanya sama penting. 两种都很重要。 Kalau kita menjadi orang tua yang baik, 就我们成为一个好的父母， maka anak-anak kita mendapatkan kehormatan. 我们的孩子们得到荣 Kalau 耀。 anak-anak kita baik, 就我们的孩子很好的话 maka，itu bagaikan seperti mahkota 就好 dikatakan. 像冠冕一样。 Saudara, ini yang kita bisa lihat betapa berharganya, bukan? 我们看到这一切都是很贵重的， Keluarga yang diberkati. 就是一个得到上帝祝福的家庭， Baik di dalam hidupnya, relasinya dengan Tuhan. 在他的一生当中与上帝的关系， Relasinya dengan harta benda. 他与钱财上的关系， Relasinya dengan keluarga. 他的与家人的关 Menjadi 系， sesuatu yang begitu indah. 成为一个美好的见 Dan 证。 Alkitab berkata dalam Amsal 22, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. 美好的名声是比一切都更重要的， Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. 比起一个金银珠宝更贵重。 Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat indah, bukan? 这个是一个很美好的事件， Saudara, dikatakan 弟兄姐妹们， di balik kesuksesan suami 成为一个成功的丈夫， ada istri yang hebat. 在后面有一个很好的 Di 支持 balik 他的 suami 太太， yang hebat 在一个很成功的丈夫的 ada 后面， istri yang hebat. 也有一个很棒的太太。 Saudara, di sebuah kerajaan antah berantah 在有一个国王当中， ada seorang raja setiap tahun ulang tahun dia mengadakan sayembara. 每一年国王的生日的时候，就有很多比赛。 Di dalam sayembara ini banyak orang mau ikut, 在比赛当中有很多人参加， tetapi juga sangat beresiko. 其实这些都是很有挑战性的。 Yaitu sayembara ini adalah di mana orang harus berani menyeberangi sebuah sungai. 就是他们的挑战性，就是还要经过一个河， Tetapi ada hadiah. 就可以成功经过，可 Hadiahnya 以拿 itu 到很大的礼物。 menggiurkan sekali. 它的礼物很大，很吸引人。 Karena raja dari antah berantah ini menyebutkan mereka yang berhasil lewat sayembara ini, 这个安达布兰达的国王这样子说，如果成功的话， dia akan diberikan istana, 还要给他一个王国， diberikan harta benda, 有很多的钱财， dicukupi semuanya, 所有一切他需要的都 bahkan 可以 dikasih 得到， kedudukan. 而且可以得到一个很高尚的地 Saudara, 位。 sebab itu sayembara ini selalu banyak orang 所以这个比赛大家都来参加 ikut dan gagal dan tidak ada yang berhasil. 他们很多人参加，但是没有一个人成功。 Apa sih sayembaranya? 他的比赛是什么呢 Yaitu？seseorang terjun dari sisi yang satu mencapai sisi yang lain. 就是有一个人从一个地方跳下，要到前岸去。 Tetapi saudara, di sana begitu banyak buaya dipelihara. 但是当中有很多鳄鱼在那里， Sebab itu 游来游去。 banyak yang gagal. 所以有很多人失败了。 Dan biasa setiap tahun raja ini kembali mengadakan sayembara. 所以每一年他就举行这个， Setelah sekian tahun dilakukan sayembara ini tidak ada yang berhasil. 所以经过了好多年，没有一个人可以成功。 Saudara, pada hari itu diadakan sayembara. 当时又有这个比 Ada 赛， alunan musik, 那时候有很好听 ada 的， pengumumannya, 也有很多人在报告， ada dorongan hadiah yang luar biasa ini. 而且看到我很吸引的， Tiba-tiba saudara, ada seorang yang terjun pure. 有很多吸引的礼物，所以突然间有一个人就这样子的， Dan dia berenang secepat mungkin, luar biasa. 他这样的跳下去过后，就很快的游到对面去。 Dan saudara, hari itu dia selamat. 当天他就成功， Kemudian dia kembali melalui jembatan, tidak lagi lewat sungai itu. 当时他成功到对岸，而且活着。我当时他就
经过一个桥， Wow, 回到那个地 saudara, 方。 begitu banyak orang menyambutnya. 当时有很多人迎接他， Mengelulukan dan bertepuk tangan. 很多人呼喊的说，有很多人拍手迎接他。 Panitia kerajaan antah berantah pun memberikan simbolisasi tentang hadiahnya. 所以当时国王的卫守们就给他一个礼物， Dia menerima, 这个象征的礼物他拿了。 tetapi wajahnya pucat sekali. 当时他的脸很苍白， Tersengal-sengal. 而且很累。 Lalu dia balik ke lingkungan atau ke tempat di mana dia tadi terjun ke sana. 他回到他跳的地方的时候， Dan dia bertanya kepada orang-orang di sana yang terus memuji-muji dia. 当时他就问那边在那呼喊的人这样子的说， Saudara, apa yang ditanyakan oleh orang ini? 他问些什么呢？ Dia berkata, 他这样子的说， siapa yang mendorong aku? 谁想推我下去？ Pada waktu itu kemudian ada orang yang mengangkat tangan. 当时有一个人举手， Saudara tahu yang mengangkat tangan? 你知道谁举手？ Dia kemudian menjadi sedih dan berkata, mengapa engkau mau membunuh aku? 当时他就很伤心的这样子问，为什么你要杀我？ Pria ini berkata dengan memelas, 他当时问的时候这么的伤心， apakah engkau tidak cinta lagi kepadaku? 你不再爱我吗？ Kenapa engkau mau membunuh aku? 为什么你要杀我？ Saudara, orang yang mengangkat tangan tertawa dengan riangnya. 那个举手的人这样欢喜， Tidak ada 笑 rasa 着说 penyesalan. 根本没有悔改的心 Bahagia sekali, saudara. 举手是什么呢？ Lalu dia berkata, 他这样子的说， aku tidak bermaksud membunuhmu. 我根本不要杀你， Aku adalah istrimu. 我是你的太太， Aku ingin supaya kamu bisa menang. 我希望你可以成功。 Ingat pepatah, 记得一句话说 di，belakang suami yang hebat, 在一个成功的 ada 丈夫 selalu 里面 istri yang mendorong dengan hebat. 就是有一个推动他的太太。 Saudara, kita melihat sebuah gambaran yang nyata, bukan? 我们看到这个画面， Peran dari semua pihak itu harus ada. 所有的人都要有， Mari kita mengambil peran kita masing-masing. 我们每个人呢自己的本分。 Ingatlah saudara yang dikatakan dalam Mazmur 112 ayat 1. 我们记得诗篇告诉我们112。 Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. 敬畏上帝的人有福了， Yang sangat suka segala perintahnya. 他爱他一切的命令， Anak cucunya akan perkasa di bumi. 他的后裔在子孙必要强盛， Angkatan orang benar akan diberkati. 这真正的后代必要蒙福。 Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. 他家中的财物， Kebajikan untuk selamanya. 他的公义存到永远。 Saudara, saya harap suami-suami tidak marah ketika begitu banyak istri mendorong. 如果你的太太在后面推你的时候，成为丈夫的不要生气， Ingatlah mereka adalah penolong yang sepadan. 你知道他们是一个很配的你的帮助。 Kiranya berkat Tuhan atas rumah tangga, 上帝的祝福赐给我们的家庭， atas keluarga-keluarga 赐福我们每个家庭。 itu ada di dalam kehidupan saudara-saudari di mana saja saudara ada dan mendengarkan saat ini. 无论你在哪个地方听到这个道，上帝的祝福赐给你的家人。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Bapak Surgawi, terima kasih 我们在天上的父，我们谢谢 karena 你， Engkau sudah berbicara kepada 你 kami. 向我们每个人说话。 Hari ini walaupun di dalam satu suasana yang berbeda, 今天在不同的环境当中， kami tidak beribadah secara konvensional, 我们不好像普通的信的崇拜， tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. 但是你永远不离开我， Tuhan tetap menyertai 你常与我们同在， dan Kau mau memberkati 你要祝福 keluarga-keluarga 于我们的家人， yang takut akan 我 Tuhan 们敬畏你的心， dan juga yang melakukan kehendak-Mu. 也信你的道。 Tolonglah Bapa, 求你帮助我们， berkati kami sekalian, 再次祝福我们， terpujilah Tuhan. 愿一切荣耀 Dalam 归于你。 Kristus kami berdoa. 我们祷告奉主名求的， Amin. 阿门。 Terima kasih kepada Pendeta Joni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Bapa Surgawi memelihara kita. Sungguh indah sekali kalimat tersebut. Dan kita percaya bahwa memang Bapa Surgawi senantiasa memelihara kita. Oleh karena itu saya mengundang jemaat terkasih
dimanapun berada, kita bawa persembahan yang terbaik. Kita bisa transfer ke rekening gereja yang sudah diberikan, ataupun kita bisa scan di barcode sebelah kiri saya dengan menggunakan OVO, Dana, Link Aja, GoPay, ataupun BCA. Mari kita bawa persembahan yang terbaik dan kita amini bahwa Bapa Surgawi memelihara kita. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah, punya Bapa yang senantiasa memelihara hidup kami Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak pasti, di tengah badai pandemi yang terjadi Tuhan, kami berharap sepenuhnya padamu Tuhan. Kiranya berkat-Mu Tuhan dicurahkan melimpah atas hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh memberkati menjadi saluran berkat yang lebih besar lagi Tuhan untuk yang membutuhkan. Tuhan, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau terima persembahan ini Tuhan, Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Tolong kami juga Tuhan memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Kristus di mana saja saudara dan saudari berada. Pertama-tama majelis jemaat dan juga jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan daripada pelayan-pelayan Tuhan yang pada hari ini telah mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan, segala jerih payah kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Shalom saudara-saudari jemaat GKI Medan yang dikasihi oleh Kristus, apa kabar? Saya berharap doa dan harapan kami semua dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan selalu.
Sudah lama kita tidak bertemu. Gereja akan mengadakan acara temu kangen dengan menggunakan sarana Zoom dan membahas peran buah Roh Kudus di dalam meresponi masa pandemi COVID-19. Kita akan listening, sharing, dan praying, yaitu kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berbagi pengalaman dalam masa social distancing, kita akan berdoa di dalam kondisi kita di masa pandemi ini, dan acara ini akan dimulai tanggal 5 Mei setiap hari Selasa pukul 19.30. Marilah kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati untuk mengikuti acara ini yang akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, masa ini adalah masa yang tidak mudah. Tetapi di dalam masa yang tidak mudah, marilah kita bersama-sama menjadikan sebagai sebuah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga tentunya bisa merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, GKI Medan akan menyelenggarakan gerakan Prasak Rabu Puasa, agar kita dapat lebih merasakan kehadiran Tuhan lewat doa dan puasa kita, perenungan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Rabu. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti doa dan puasa di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saudara, mari kita akan bersama-sama saat ini kita akan bangkit kembali berdiri dan kita akan berdoa syafaat dan kita akan menyajikan doksologi dan menerima doa berkat. Bapak Surgawi, terima kasih di dalam doa syafaat ini kami terus mendoakan akan dunia yang sedang berduka, dunia yang sedang menderita, dunia yang sedang berkesusahan. Kiranya Tuhan akan tilik. Biarlah pada waktu kami melihat semua ini, kami selalu belajar percaya segala sesuatu peristiwa terjadi tentu diizinkan oleh Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan akan tolong khusus bangsa dan negara kami Indonesia, supaya bisa mengatasi, memutus khususnya penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami mau berdoa, Tuhan tolonglah pemerintah yang mengatur, biarlah juga semua anggota masyarakat, rakyat bisa taat dengan aturan-aturan yang sudah dibuat dan ditetapkan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong mereka, bukan hanya mereka yang secara pengaturan dari pemerintah, tetapi juga garda terdepan yaitu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di mana saja mereka ada. Begitu banyak kami mendengar mereka yang menjadi korban bahkan terpapar. Dan saat inilah kami memohon belas kasihan Tuhan untuk mereka semua. Kami berdoa kiranya Tuhan juga akan tolong jemaat-Mu di seluruh dunia ini. Bahkan di seluruh Indonesia. Termasuk jemaat GKI dimanapun saja GKI ada. Tuhan tetap tolong dan jaga peliharakan kami dari segala mara bahaya yang bisa terjadi dalam hidup kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau akan menolong kepada jemaat-Mu di dalam segala tantangan perjalanan kehidupan yang tidak mudah. Kami Tuhan berdoa supaya Tuhan tetap pelihara dan jaga. Biarlah Engkau yang akan memberkati jemaat-Mu. Dan tolong kami bisa mengatasi berbagai situasi kondisi, bergantung dan berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah
Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudari di mana saja engkau berada mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati di mana saja saudara berada.